Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para penonton Facebook page Demi Melayu. Malam ini kita akan membincangkan isu yang agak kontroversi yang sentiasa menjadi perdebatan masyarakat Malaysia. Antaranya Suhakam, dan baru-baru ini Suhakam telah menimbulkan satu kenyataan, satu pencarian di mana mereka mencari seorang penyelidik untuk mengkaji sama ada wajar atau tidak jantina ketiga diiktiraf dalam Malaysia. Jadi pada malam ini bertempat di Facebook Demi Melayu, kita akan mengadakan sesi diskusi terbuka bersama dengan panel-panel yang cukup hebat. Antaranya kita ada Tuan Luqman Sharif Alias yang merupakan pengerusi bersama Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi proses semakan berkala sejagat. Dan seterusnya Tuan Aminuddin Yahaya, pengerusi Gabungan Pertubuhan Pembela Islam, dan juga Dato' Nazim Johan, Ketua Aktivis Pengguna Islam Malaysia. Jadi ketiga-tiga panel ini kami telah jemput untuk bersama-sama dalam Demi Melayu untuk membincangkan, untuk mengangkat isu-isu sama ada sesuai atau tidak apa yang telah dijalankan oleh Suhakam pada ketika ini sama ada menepati dengan nilai Islam, norma orang Melayu di Malaysia ini. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk sesi yang pertama ini saya ingin menjemput Tuan Luqman Sharif Alias yang merupakan pengerusi bersama Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil. Sebentar ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik, jadi untuk malam ini terima kasih daripada pihak Demi Melayu ingin ucapkan terlebih dahulu atas kesudian untuk membincangkan antara orang kata kes yang agak kontroversi ketika ini, Tuan. Jadi untuk soalan yang pertama, kerana kita pun telah banyak menerima feedback di Messenger Demi Melayu untuk isu ini dibincangkan. Mungkin Tuan Luqman boleh kongsikan, jelas sepanjang Suhakam ditubuhkan ketika ini dan sepanjang kita semua ni meneliti gerak kerja Suhakam ni, adakah Tuan rasa yang Suhakam ni benar-benar beroperasi mengikut akta yang telah dipersetujui? Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Luqman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih semua kerana dapat menjemput saya. Satu soalan yang baik yang untuk menerangkan apa yang isu hangat pada masa ini. Persoalannya sama ada Suhakam sekarang ini mengikut peruntukan-peruntukan yang diperuntukkan di bawah undang-undangnya, kan? Jawapan singkatnya adalah ya, dan juga saya ada beberapa perkara yang saya tidak setuju. Saya menerangkan kenapa saya katakan ya. Ada beberapa aktiviti mereka yang saya iktiraf dan saya rasa bagus dan patut diteruskan. Misalnya, mereka terlibat dalam isu hak perdagangan, memperdagangkan manusia. Yang ni satu kesalahan besar, yang ini patut diteruskan. Antara isu lain adalah memperjuangkan hak-hak OKU. Saya rasa ini pun patut diperteruskan. Jadi benda yang baik-baik saya setuju, dan saya rasa dalam pengalaman kami berinteraksi dengan Suhakam, ada perkara-perkara yang baik yang perlu diteruskan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aktiviti ataupun cadangan atau pendirian dan pendekatan yang saya tidak bersetuju juga. Dan saya rasa ianya melampaui apa yang diperuntukkan di bawah perlembagaan. Misalnya, saya menerangkan. Di bawah Akta Suhakam, artikel section 4 sebenarnya, kita memang sudah maklum bahawa Suhakam mempunyai tanggungjawab mempromosikan hak asasi manusia dan menegakkan pelanggar ataupun membawa kes-kes pencabulan hak asasi manusia. Persoalannya sekarang, apakah maksud hak asasi manusia? Adakah hak asasi manusia ini mengikut acuan Barat ataupun mengikut acuan liberal Barat, ataupun adakah definisinya yang berlainan di bawah akta tersebut? Kalau kita lihat Akta Suhakam, jelas mengatakan hak asasi manusia adalah kebebasan asasi seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan.
Ya, jadi ia mengikut kebebasan asasi artikel-artikel yang telah dipersetujui bersama antara kita di dalam perlembagaan, kan? Jadi persoalannya sekarang, apakah hak asasi ataupun kebebasan asasi di dalam perlembagaan sama atau tidak maksudnya dengan hak asasi yang diwawarkan, yang dibawa oleh acuan Barat. Okay, jadi saya kena terangkan sikit, mungkin saya makan masa sedikit saja, sedikit lama sikit. Boleh Bawah perlembagaan kita ambil contoh adalah isu kesamarataan, equality. Setiap kali kita selalu dipupuk, dimomok isu-isu equality misalnya, kita kena selalu equality, kena sama rata dalam pelbagai perkara. Ini adalah termaktub di bawah artikel 5 di bawah perlembagaan kita, di mana ia mengatakan di dalam perlembagaan kita tidak boleh ada diskriminasi walau tak kiralah mengikut ras, agama, jantina dan sebagainya, kecuali lah ianya diperuntukkan di dalam perlembagaan. Jadi apakah yang diperuntukkan di dalam perlembagaan? Mengikut artikel 55 sendiri, ia mengatakan sekiranya kita mengadakan undang-undang yang untuk menegakkan hak orang asli, ini dibenarkan. Ini satu diskriminasi yang dibenarkan dan sebenarnya bukanlah dianggap diskriminasi di bawah undang-undang kita. Kan? Satu lagi, Regimen Askar Melayu. Yang ni diperuntukkan di dalam perlembagaan bahawa Regimen Askar Melayu hanyalah boleh untuk diperuntukkan hanya untuk orang-orang Melayu sahaja. Dan ada beberapa peruntukan lain seperti mana yang kita tahu, dan paling utama saya nak nyatakan di sini adalah Jadual 9. Jadual 9 mengatakan bahawa kerajaan-kerajaan negeri boleh menggubal undang-undang Islam yang hanya terpakai kepada orang Islam. Ramai tidak perasan sebenarnya ini sebenarnya diskriminasi dari segi begini ya. Sesuatu perbuatan itu adalah menyalahi sekiranya dia lakukan oleh umat Islam, tetapi tidak menyalahi apabila dilakukan oleh orang bukan Islam. Misalnya berpuasa di bulan Ramadan. Orang bukan Islam boleh berpuasa pula, makan di hari ramai di bulan Ramadan. Ini adalah melakukan satu kesalahan ataupun khalwat kan. Untuk orang Islam, sesiapa yang melakukan ini boleh disabitkan kesalahan dan mungkin didenda ataupun dipenjara misalnya. Tetapi orang bukan Islam boleh melakukannya dan tidak menjadi kesalahan. Kalau kita lihat dari segi diskriminasi, ini memang sebenarnya satu diskriminasi. Tetapi akibat kompromi perlembagaan kita, kita bersetuju bahawa ini dibolehkan, ini boleh dipertegakkan. Kita boleh mengikut undang-undang persendirian kita. Kan? Ini jelas menunjukkan bahawa equality, kesamarataan di bawah artikel 5 tidak mempunyai tidak bebas sepenuh-penuhnya. Ia bersyarat, kan? Ia mempunyai kualifikasi di mana selagi mana yang diperuntukkan di bawah perlembagaan ini dibolehkan, kan? Tetapi kalau kita tengok hak asasi manusia secara amnya di Barat misalnya, ia merupakan inalienable rights, universal right, di mana tidak boleh langsung ada diskriminasi. Kalau ini adalah diskriminasi, ini adalah merupakan satu pencabulan hak asasi manusia. Jadi kita lihat apakah maksud hak asasi manusia yang dipegang oleh Suhakam. Kita tahu artikel 5 mengatakan bahawa ia adalah kebebasan asasi seperti mana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan. Tetapi apakah yang Suhakam faham? Kalau kita lihat websitenya, rupa-rupanya dia memahami seperti mana yang difahamkan ataupun yang dibawa-bawa oleh konsep Barat sepenuhnya. Ya, kalau kita lihat definisi, kalau kita tengok websitenya ada juga apakah hak asasi manusia, dia menerangkan tanpa merujuk kepada perlembagaan langsung. Kan? Jadi sebab itulah kalau kita baca, dia mengatakan bahawa kita patut mendukung ICET misalnya. Saya dulu terlibat dalam memulakan ICET. Kita bukan mengatakan bahawa kita mahukan demokrasi, mahukan diskriminasi.
tetapi kita mengatakan bahawa ia bercanggah dengan perlembagaan. Kalau mahu juga ISET, dia kena mengubah perlembagaan dahulu dan mendapat persetujuan rakyat jelata. Tetapi apabila mereka tidak faham bahawa ini bercanggah dengan agama, sebab itu mereka meneruskan lagi mahukan ini diratifikasikan tanpa merujuk kepada perlembagaan. Ya, jadi kita jelas di bawah undang-undang section 2 dengan section 4 mengatakan bahawa hak asasi manusia adalah yang diperuntukkan di bawah kebebasan asasi di bawah perlembagaan. Dan section 4 juga menyatakan kita boleh merujuk kepada Universal Declaration of Human Rights selagi mana ia tidak bercanggah dengan perlembagaan. Ya, itu pun dinyatakan di bawah section 4 kan. Jadi itu jelas apakah maksud hak asasi manusia di bawah Akta Suhakam. Tetapi apa yang terjadi adalah setengah pendekatan mereka tidak merujuk kepada perlembagaan, tidak mengambil kira bahawa terdapat limit-limit ataupun had-had persempadanan di dalam perlembagaan. Maka apabila ini terjadi, sebab itulah kita melihat sekali lagi pertembungan di dalam masyarakat antara nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai social construct kita yang bercanggah dengan apa yang mereka mahu lakukan. Dan dari segi itu saya mengatakan dari apabila membuat ISET dulu, mengatakan bahawa ini sebenarnya melampaui perlembagaan ataupun ultra virus pada saya. Dia tidak ada kuasa untuk meratifikasikan selagi mana perlembagaan kita itu tidak dipinda langsung ataupun dalam bentuk yang ada sekarang. Jadi saya harap dari segi perundangan kita jelas apakah maksud hak asasi manusia di bawah Akta Suhakam, dan kita juga jelas apakah maksud hak asasi manusia dalam konsep barat. Dan kita kena faham bahawa kita ada acuan sendiri, kita ada perlembagaan sendiri, kita ada undang-undang sendiri, kita ada adat budaya kita, kita ada nilai kompromi perlembagaan yang kita patut pegang. Setakat itu saya sekali. Dan kita ada satu soalan daripada Pertubuhan Nobat Malaysia. Katanya Suhakam banyak melanggari perlembagaan yang besar, iaitu Islam sebagai agama rasmi. Komen Tuan berkenaan perkara ini. Seperti mana saya yang kata, ada yang saya setuju, ada yang saya tidak setuju. Kan? Di dalam perlembagaan ada satu peruntukan di mana Islam adalah agama persekutuan. Kan? Yang seperti mana saya katakan tadi, termasuk juga negeri-negeri mempunyai kuasa menggubal undang-undang Islam. Kan? Jadi kita kena hormati rangkaian peruntukan ini, di mana kalau kita lihat terdapat pelbagai cabaran di dalam mahkamah, di luar mahkamah yang menentang, yang membawa kes-kes tertentu ataupun saya katakan strategic litigation dibawa ke mahkamah untuk mencabar keabsahan undang-undang Islam ini, kan? Jadi Suhakam kadang-kadang kita lihat macam seolah-olah memihak kepada mereka, kan? Jadi ada banyak pertembungan, ada Suhakam, ada NGO, ada lain-lain, dan itulah sama ada realim mudah nanti saya terangkan. Kita kena faham dari konsep in the scheme of all things, macam mana percaturan semua ini supaya kita faham apa yang berlaku. Baik. Jadi untuk soalan seterusnya kita akan pergi ke Tuan Aminuddin Yahya, merupakan pengerusi Gabungan Pertubuhan Pembela Islam, Pembela. Jadi Tuan Aminuddin, mungkin Tuan Aminuddin boleh kongsikan kepada penonton-penonton di Demi Melayu, macam sebelum ini Pembela pernah suarakan rasa tidak puas hati tentang tindakan Suhakam, dan pernah atau tidak sepanjang Pembela menyuarakan rasa tidak puas hati itu, Suhakam berdepan dengan Pembela ataupun Suhakam ada memanggil Pembela untuk berbincang dengan lebih lanjut. Silakan Tuan Aminuddin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, panelis, sahabat saya, saudara Luqman Sharif dan penonton semua ya. Sebelum saya pergi kepada soalan itu, ada perkara-perkara fundamental yang kita semua kena terima dalam negara ini.
Yang pertama sekali bahawa perlembagaan kita ini adalah supreme document. Mana-mana peruntukan undang-undang yang lain yang bercanggah dengan perlembagaan, maka perlembagaan itu akan lebih utama, lebih inilah kan, lebih utamakan. Jadi yang lain itu tak boleh dipakai. Itu pertama yang kita kena tahu ya. Jadi perlembagaan ini tidak boleh bercanggah mana-mana undang-undang dengan perlembagaan tersebut. Ini kena clear ni, seperti yang disebut oleh saudara Lokman tadi. Jelas, maknanya pihak Suhakam dalam konteks ini dah seolah malah melanggar peruntukan ataupun dokumen perlembagaan itu sendiri. Yang kedua, kita kena terima bahawa negara kita ini adalah negara Islam. Saya mempunyai hujah yang banyak mengatakan bahawa negara ini negara Islam. Bukan sahaja dari segi perlembagaan dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa agama Islam adalah agama persekutuan seperti pasal 3-1. Begitu juga banyak fasal-fasal lain 121 dan sebagainya ada dalam perlembagaan kita. Begitu juga dari segi sejarah bahawa negara ini sejak kanun Melaka lagi adalah merupakan negara Islam yang telah menjalankan hukum-hukum Islam. Ini benda fundamental. Jadi sebagai sebuah negara Islam, maka logik akalnya ialah apa-apa provision yang kita nak buat semestinya tidak boleh bertentangan dengan lunas-lunas Islam ini. Dalam masa yang sama, negara kita ini adalah majoritinya penduduknya adalah orang Islam. Jadi itu juga menjadi faktor yang harus diambil pertimbangan oleh pihak Suhakam ataupun mana-mana agensi dalam mengemukakan pandangan dan cadangan mereka. Jadi jangan nanti kita tengok dia nak perjuangkan yang minoriti yang mungkin 2%, 3%, tetapi dia meminggirkan yang majoriti. Kalau tanya saya, sebenarnya yang didiskriminasi sekarang ni adalah orang Melayu. Bukan orang-orang bangsa lain saja. Contohnya tanah Melayu dah hilang, dah diambil kan. Jadi di segi peluang-peluang yang lain juga, orang Melayu pun bahasa nak buat bahasa Jawi pun tak boleh nak buat kan, tak mendapat tentangan dan sebagainya. Jadi bila kita kata memperjuangkan hak asasi manusia ini, sebenarnya yang terpinggir sekarang ni adalah orang Islam, orang Melayu. Jadi kenapa tak perjuangkan itu? So itu kena clear dulu beberapa prinsip yang yang perlu pihak Suhakam dan mana-mana agensi dan juga rakyat keseluruhannya supaya kita tidak bercanggah dengan perkara-perkara prinsip ini. Sebab kalau prinsip ini dah tak boleh nak terima, maka susahlah, yang lain tu pun akan jadi menyeleweng lah kan. Jadi balik pada soalan tadi, adakah kita pernah dipanggil? Memang bagi saya daripada dulu dah kita suarakan, bukan saja Suhakam, malah banyak lagi agensi lain yang melihat NGO Islam ini seolah-olah kumpulan terpinggir ataupun rakyat kelas kedua yang tidak harus sangat diambil kira pandangan mereka. Ini berlaku banyak dalam banyak-banyak insiden mana pandangan yang kita nak beri, proposal yang kita hantar tidak mendapat respon yang positif dari pihak agensi-agensi yang berkenaan. Jadi sebenarnya dengan Suhakam ini kita dah lama bersuara dan untuk bertemu. Pernahlah dulu masa penggat awal pernah saya ada jumpa juga, tapi lepas itu kita tidak ada. Sepatutnya perkara-perkara sebeginilah yang yang dilihat. Sebab kita NGO Islam ni ada puluhan, saya rasa ada ribu dan mewakili mungkin jutaan rakyat di negara ini. Jadi kenapa mereka ini dipinggirkan, tidak didengar suara mereka? Sebenarnya banyak perkara-perkara yang nak kita kemukakan pandangan kita, sebab tak semua NGO ini, jangan ingat NGO ini tidak faham tentang undang-undang. Jangan ingat NGO ini yang kata apa hanya sahabat-sahabat nak menolong orang miskin. Tidak. Kita ada profesional kita ada pakar perundangan kita ada pakar ekonomi kita, pakar sosial kita dan sebagainya yang merupakan barisan hadapan dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama bangsa dan tanah air ini.
Jadi kenapa mereka ini tidak diberi ruang? Sedangkan kita lihat satu ketika dulu apabila berlakunya PR yang ketiga silap saya, satu coalition yang dibuat oleh non-Muslim yang dinamakan sebagai Komanggo, mereka ini diangkat dan dimartabatkan seolah-olah mereka ini, suara mereka inilah yang harus didengar, yang harus diteliti dan harus mendapat perhatian. Sedangkan mereka bila kita tengok senarai NGO yang ada dalam coalition Komanggo ini, tadika pun ada. Tetapi mereka ini akhirnya boleh bercakap di dalam Dewan United Nations itu, diberi ruang. Dan pandangan-pandangan mereka diambil kira, ulasan-ulasan mereka diambil kira oleh pihak Suhakam. Jadi akhirnya persoalannya sekarang ni Suhakam ni memperjuangkan minoriti ke, memperjuangkan majoriti ke, memperjuangkan mempertahankan perlembagaan kita ke, ataupun apa sebenarnya yang kita pun confused tentang kedudukan Suhakam ini. Jadi seperti yang saya setuju, seperti yang saudara Luqman tadi, Suhakam ni dia ambil bulat-bulat verbatim apa yang ada dalam universal value pada Human Rights Declaration, United Nations Declaration itu, dan di-adopt itu sebagai prinsip human right, hak asasi manusia. Sedangkan kalau kita tengok kata ada Cairo Declaration yang dibuat pada tahun 1990 yang telah disign oleh 45 negara Islam. Yang jelas kalau kita tengok dalam artikel 24 yang disebut situ, the right and freedom stipulated in this declaration are subject to the Sharia law. Artikel 25, the Islamic Sharia is the only source of reference untuk semua human right. Ini ada terkandung dalam Cairo Declaration. Jadi kenapa kita tidak ambil ini, sedangkan dalam kita tengok artikel 18 Human Rights United Nations Declaration, Human Rights Declaration mengatakan bahawa everyone has the right to freedom and of thought, conscience and religion. These right include freedom to change his religion or belief. Jadi ini dua senario yang bertentangan. Jadi nampaknya Suhakam ini lebih cenderung mengadopt ataupun menerima pakai apa yang dibuat oleh United Nations Declaration of Human Rights rather than apa yang dibuat oleh Cairo Declaration yang diiktiraf oleh 45 kalau salah saya negara Islam. Jadi bagi saya ini satu sikap yang jauh dah lari daripada sikap yang sebenarnya harus diambil oleh Suhakam. Jadi suara-suara ini kita pernah suarakan pada Suhakam, tetapi bila kita tidak dipanggil untuk berbincang, maka inilah jadinya Suhakam sehingga hari ini mengeluarkan pelbagai kenyataan-kenyataan yang bagi saya luar biasa. Bukan saya mereka menyokong, memberi sokongan kepada ajaran-ajaran sesat seperti Ahmadiyah, Syiah, tetapi mereka juga memberikan kata support dalam kenyataan-kenyataan mereka kepada golongan LGBT-nya, apa nama ni, golongan etis dan sebagainya. Yang dikatakan sebagai apa nama ni, hak mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Jadi dah menyimpang jauh Suhakam hari ini. Jadi sebab itu kita minta sangat Suhakam segera. Kita telah menghantar surat sebenarnya beberapa ketika yang lepas untuk mengadakan pertemuan dengan Suhakam kerana kita nak kemukakan banyak isu kita. Banyak perkara-perkara yang dipinggirkan tetapi Suhakam tidak ambil perkara ini seperti yang disebut sebagainya oleh Luqman tadi, saudara Luqman tadi lah. Jadi insyaAllah kita menunggu jawapan daripada Suhakam. Kita dah hantar surat untuk bertemu lebih kurang sebulan yang lepas. Kita menunggu respon daripada mereka kerana kita ada banyak isu yang kita nak kemukakan dan kita harap Suhakam boleh perjuangkan. Sebagai contohnya kita tengok berapa banyak rakyat yang tidak ada pendapatan dan sebagainya. Di mana where is Suhakam dan sebagainya. Orang yang tidak pada pekerjaan graduan where is Suhakam stand in this case dan sebagainya. Jadi perkara-perkara macam inilah kita harap menyebabkan Suhakam bila tak dapat berjumpa dan tidak dengar cadangan daripada NGO Islam, itulah mereka membuat sesuka hati mereka kerana mereka hanya dengar sebelah pihak saja.
Jadi itu kita merasa sangat gusar dan kita minta lah kerajaan melihat perkara ini kerana mereka ini disaport oleh kerajaan untuk membantu kerajaan membuat polisi, membuat dasar tentang human rights berdasarkan nilai-nilai harmoni, nilai-nilai yang ditentukan dalam perlembagaan kita. Jadi tetapi mereka ini diberi duit berjuta-juta tetapi memberikan cadangan yang di luar skop perlembagaan, di luar skop nilai-nilai murni Islam itu. Jadi bagi kita ini yang menyebabkan kita sangat mengharap bahawa Sahakam dapat berjumpa dengan kita secepat mungkin dan insya-Allah kalau mereka bersetuju kita akan bawa NGO ini. Cakap je berapa banyak. Kita sebenarnya bawah kita pembela ada, saya ingat tak kurang 1 juta 2 juta ahli kita lah keseluruhan NGO ini kan. Jadi kita merupakan satu komponen yang besar dalam negara kita ini, bukan kita mewakili seorang 2 orang. Pembela ini adalah gabungan ratusan NGO. Jadi kenapa kita tidak pernah dipanggil? Bila kita desak baru nak panggil. Sedangkan di sebelah sana saya dengar mereka ini dah begitu kancing kan, begitu intim perhubungannya sehingga apa yang mereka kemukakan dimasukkan dalam laporan mereka dan saya lihat mereka ini hanya menjadi lidah kepada barat. Ini yang jadi masalahnya, walaupun kita tengok anggota-anggota mereka adalah orang Islam, cendekiawan supposed to be the intellectuals of the dalam negara kita ni, tetapi mereka tidak membuat aspirasi sebenarnya apa yang terkandung dalam perlembagaan kita dan aspirasi rakyat majoriti, tetapi membawa aspirasi rakyat minoriti yang kononnya telah dipinggirkan. Walhal bagi saya, macam saya katakan tadi, yang majoriti ini juga merasa terpinggir dalam kehidupan hari, baik dari segi ekonominya, baik dari sosialnya, segi pelajaran, dari segi bahasa pun. Bahasa kita didiskriminasikan bahasa Malaysia. Mana sang orang nak pakai bahasa Malaysia sekarang ni? Dia dah campur aduk lah. Budaya kita pun dah bercampur aduk. Jadi kita pun nak, saya difahamkan ada kawan-kawan saya nak pakai tanjak, nak pakai samping pun tidak dibenarkan lah. Kerana takut. Ini apa halnya? Tidakkah ini satu diskriminasi juga? Orang lain nak pakai tongsam ke, pakai sari ke, boleh. Kita nak pakai tanjak, nak pakai samping pun tak boleh. Hanya sekadar kita nak melahirkan, menzahirkan, menghidupkan balik budaya kita pada orang Melayu. Jangan ceritalah buat pelajaran, tulisan Jawi 3 muka surat saja, kena hentam kiri kanan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya perkara? Jadi itu saya harap pihak Sahakam dapat segera menunaikan permintaan kita untuk bertemu dalam masa terdekat ini, kerana banyak suara-suara rakyat di sana hendak mengemukakan supaya Sahakam siasat, jangan duduk jadi lidah pengantara antara barat dengan negara kita. Bagi saya itu satu kedudukan yang tidak bagus untuk keharmonian negara kita. Terima kasih. Baik Tuan Aminuddin, ada satu komen daripada pengguna kita, Suzila Hasan. Soalan dia mungkin bersifat peribadilah. Dan kenapa masih tak ada menteri yang bersuara? Dan kalau kita lihat pun NGO lebih banyak bersuara tentang perkara ini. Komen Tuan Aminuddin. Kita Tuan Moderator dan yang bertanya, sebenarnya dalam negara kita ini semuanya ada political consideration lah saya katakan. Jadi ini yang menjadi malang dalam negara kita ini. Apabila semuanya dilihat dalam konteks undi, dalam konteks kuasa, dalam konteks kata-kata menang dalam pilihan raya dan sebagainya, menyebabkan ada perkara-perkara yang sepatutnya mereka suarakan tetapi mereka tidak suarakan. Walhal dahulu apabila mereka ini duduk di kerusi sebelah sini, sebelah pembangkang dan sebagainya, mereka lantang bersuara. Tetapi bila duduk dalam kerajaan, kita lihat perkara ini tidak diambil sangat perhatian. Saya tidak tahu sebab apa, tetapi bagi saya apa yang telah kita perjuangkan selama ini, inilah peluang untuk mereka buktikan sebenarnya peranan mereka yang harus dimainkan. Bagi saya, sebab contohnya walaupun dia sesi komisioner ini, Pesuruhjaya ini dalam 3 tahun saya, tetapi ada provision dalam akta. Kalau mereka sudah mencemarkan nama Suruhanjaya, mereka boleh diminta berhenti dan sebagainya. Kenapa menteri yang berkenaan, yang bertanggungjawab tidak kemukakan perkara ini? Jadi nampaknya sekarang ni banyak ahli-ahli politik kita masih lagi sibuk nak buka tak buka parlimen, undi tak undi, nak pilihan raya tak pilihan raya, sehingga
perkara-perkara fundamental seperti ini mereka terlepas pandang. Sebab itu bagi saya kita lihat pemimpin-pemimpin ini kadang-kadang perlu dinasihatkan dan diperingatkan bahawa politik ini harus berubahlah daripada politik kepartian kepada politik kenegaraan. Apa maksud politik kepartian? Mementingkan kedudukan parti, kemenangan parti, tetapi politik kenegaraan ini politik yang mementingkan negara, kesejahteraan bangsa, agama kita dan sanggup kita kata melakukan apa sahaja demi kesejahteraan bangsa dan negara, bukan sahaja dari segi parti. Jadi ini yang sedikit kita kata mengecewakan kami lah sebagai NGO, bahawa mereka-mereka yang berkarak-karakan kita satu ketika dahulu di atas satu pentas pun berjuang perkara-perkara seperti ini, tapi apabila memegang duduk di kerusi-kerusi yang empuk berkenaan, jadi nampak seolah-olah macam tenggelam dalam kelembutan kerusi dan kedinginan bilik masing-masing dengan hawa dingin sehingga lupa. Kalau mereka tak mampu, mereka boleh bincang dengan kita. Bagi saja sebenarnya peranan NGO ni kita bersedia, ramai orang yang capable dalam NGO Muslim ini, ramai yang capable. Saudara Lokman salah seorang yang bagi saya capable untuk beliau pun dah pergi Geneva dan sebagainya. We can talk, we can discuss, we can even propose to government apa-apa yang polisi yang nak dibuatkan. Kita tidak kuat dari segi intellectual kita untuk berbicara tentang human rights ini. Jadi kita tidak ada beri ruang. Jadi bagi saya kalau menteri tak mampu nak buat, tidak ada masa. Let's discuss dengan NGO, bagi NGO lead perkara ini. Form satu komiti. Then we can help the minister. Kita bukan nak bermusuh dengan minister, tetapi cuma kita rasa sedikit takilan. Kenapa minister tidak mengambil sikap yang proaktif lah. Nak menunggu juga NGO bercakap, nak menunggu juga NGO buat demonstrasi. Kita pun tak larat dah nak demo ni. Demo ni ada masa tertentu boleh lah, tapi takkan sepanjang masa kita nak buat nak buat memorandum. Kita pun tak larat, kita pun ada bekerja masing-masing. Kan kita pun bukan ada orang duit, menteri yang dapat duit banyak, tapi kita yang disuruh pula bercakap dan sebagainya. Jadi bagi saya ini satu sikap yang kurang tepat lah sebagai seorang pemimpin dalam negara kita ini. Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada Haji Amaluddin untuk sesi yang pertama, dan seterusnya kita akan bertanya dengan Datuk Nazim Johan yang merupakan ketua aktivis pengguna Islam, yang mana Datuk Nazim Johan ataupun lebih famous dengan nama gelaran Toki. Baik Toki, baru-baru ini Suhakam ada keluarkan satu post di Facebook mereka yang mereka mencari penyelidik untuk menjalankan kajian sama ada wajar atau tidak jantina ketiga diiktiraf dalam Malaysia. Jadi kalau kita bercakap dari aspek kepenggunaan, kalau betul lah tiba-tiba jantina ketiga ini boleh diiktiraf dan direalisasikan, apa kesan dia pada Malaysia, rakyat dan juga pengguna itu sendiri? Silakan Toki. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Tuan moderator yang muda dan hebat, Tuan Haji Amin dan Tuan Lokman. Kita ni dah umur lebih kurang dalam 25 tahun dan melihat macam-macam perkara yang terjadi kepada pengguna sejak ditubuhkan lebih 25 tahun dahululah. Dan penubuhan kita ni kerana kita lihat banyak sangat perkara yang tidak menyebelahi pengguna Islam dan pengguna lain-lain juga, tapi pengguna Islam terutamanya, kerana dalam banyak sangat perkara kita ni bukan saja dipinggirkan, tapi kita juga ni pun macam tidak dimasuk ke dalam buku lah. Dan kita juga menghadapi berbagai cabaran yang mana melibatkan amalan kita, yang melibatkan hak-hak kita sebagai pengguna Islam. Di masa yang sama, kita juga melihat di luar sana isu-isu yang ataupun pendedahan-pendedahan yang dibuat oleh media-media di kebanyakan masa juga melibatkan yang kita cerita pasal gender ketiga ke gender keempat pun ada sebenarnya, dia orang duk cerita-cerita. Jadi
kita pun jadi macam confused pasal kita ni sebenarnya terlalu banyak masalah pokok pun lagi belum diselesaikan. Yang betul-betul pokok masih banyak lagi yang tidak dapat diselesaikan. Tapi kita bila ada satu agensi di bawah kerajaan yang sepatutnya melihat kepada kepentingan ya, kita sebagai rakyat daripada aspek contohnya lah amalan kehidupan kita seharian yang melibatkan kerja kita, yang melibatkan amalan kita, yang melibatkan berbagai fahaman kita ya, yang kita lihat tidak diberi perhatian. Jadi sebenarnya kita tak dikisahlah kalau orang nak buat kajian, tapi saya rasa adakah keperluan yang begitu yang begitu nampaknya diberi perhatian. Tapi malangnya mungkin juga kita di dalam kehidupan, kalau kita tengok media sosial kita hari ini pun mungkin kita juga perlu dipersalahkan kerana bila ada yang gender yang questionable ini minatnya ramai sangat. Jadi sama ada ini dilakukan dengan dirancang ataupun sama ada perkara ini memang menjadi satu keseronokan. Jadi dalam media rasmi pun begitu mengagung-agungkan. Jadi mungkin disebabkan masyarakat kita begini, kita menjadi memberi perhatian yang lebih dan mungkin Suhakam pun melihat ini adalah satu keperluan. Tapi kita di persatuan kita melihat begitu banyak lagi perkara yang penting ya. Yang penting contohnya macam hari ini, macam Tuan Haji Amin kata yang dalam masyarakat yang sukar hari ini orang nak bunuh diri dan macam-macam. Jadi saya rasa prioriti untuk mengkaji gender ketiga ini rasanya boleh diketepikan dululah. Pasal masalah hari ini cukup besar kepada manusia itu sendiri ya. Kepada manusia itu sendiri, kepada kemanusiaan itu sendiri dan tidak diberikan perhatian yang begitu prominent ya, prominent kepada gender ketiga yang kita lihat merupakan satu agenda ataupun satu program yang hendak diindoktrinasikan kepada kita oleh puak-puak tertentu dalam usaha yang kita pun sebenarnya tertanya-tanya apa sebenarnya agenda ini yang begitu diberi perhatian yang sehingga kan mereka ini bila Presiden Amerika pun memberi begitu keutamaan kepada mereka bila datang kena berjumpa, kena beri perhatian dan dijemput dan kita tak tahu sebenarnya agenda mana, sama ada Suhakam ini ditubuhkan di atas desakan pun pihak-pihak tertentu ini untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat hari ini ya. Pasal kita tengok banyak juga kita ni sebagai pengguna memanglah, tapi saya tengok dalam kerajaan sendiri pun banyak perkara yang mereka terlepas pandang atau tidak pandang yang implikasinya kemudiannya begitu mencabar kepada kita sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau ikutkanlah ya macam saya sebut tadi, begitu banyak perkara yang seharusnya kita utamakan dulu. Kita perlu utamakan agenda kita ke hadapan. Bukan di apa ni kata orang, ganggu gugat supaya kita tidak dapat fokus kepada program atau problem yang kita hadapi yang begitu banyak hari ini ya, sehingga contohnya lah ya, saya nak kongsi sikitlah. Macam hari ini rakyat menghadapi pasal ini terkeluar di musim pandemik ini, musim-musim rakyat ada yang tak makan, ada yang nak bunuh diri, ada yang tak kerja, ada yang macam-macam. Jadi ia seolah-olahnya menarik perhatian kita untuk diketengahkan isu ini kerana sebab yang kita pun tidak tahu, macam ada disebut tadi juga ya, maknanya kita seharusnya menggubal segala tenaga dan upaya kita kepada amalan-amalan yang kita lihat menjurus kepada
kemanusiaan itu sendiri, kegagalan kita melaksanakan amalan kemanusiaan itu sendiri. Contohnya lah ini yang kita bawa baru-baru ini kan, maknanya antara isunya yang melibatkan vaksinasi yang seolah-olah memaksa, yang mana akan menjurus kepada persoalan kemanusiaan itu sendiri. Patutnya Suhakam ni Suruhanjaya kan, yang kemanusiaan patutnya yang melihat kepada hak asasi, ya, melihat pada hak asasi itu sendiri. Jadi kalau kita waktu seperti ini kita pecahkan kita punya tenaga kita kepada isu-isu yang saya tidak fikir seharusnya diberi perhatian sepenuhnya, selain daripada mungkin hendak memecahkan fokus kita kepada sesuatu isu yang besar. Malah sebenarnya isu yang besar di Malaysia ini memang banyak sangat lagi, ya, yang kita tengok melibatkan pekerjaan, yang melibatkan kehidupan, yang melibatkan kehidupan sosial kita hari-hari, yang tidak diberi perhatian sepenuhnya yang perlu dan untuk yang ramai, berbanding dengan isu yang kecil ini, yang lebih kecil ini, yang nampak didokongi oleh puak-puak tertentu di peringkat antarabangsa yang begitu kata orang begitu jelas, tak begitu jelas dia punya pelaksanaan, tapi agenda dia kita tak tahu. Ini mungkin agenda yang lebih besar, yang melibatkan berbagai matlamat oleh atau pelaksanaan beberapa perkara yang kata orang yang pelik lah. Contohnya, ya, saja nak kongsi lagi sekali ni, contohnya di World Economic Forum, antara agenda yang dibincangnya adalah LGBT. Begitu banyak perkara nak dibincang, tapi itu diutamakan. Jadi ini antara sebenarnya pertanyaan timbul di persatuan kita lah, yang orang tanya juga. Sebenarnya kita ni kadang-kadang tak berapa pandai nak jawab pun, tapi kita bawa lah, kita highlight lah. Ya tuan, itu. Okey, baik Tuan Ki, kita ada satu kenyataan daripada pengguna Facebook kita lah, yang Sam Ayu mengatakan bahawa hak asasi ni topeng je. Dia dah boleh baca kebodohan pemimpin Melayu yang berkuasa 60 tahun dulu lagi bacul, sehingga bangsa pendatang semakin biadab hari ni. Komen kita sebagai panel dan juga moderator. Sebenarnya kalau saya boleh jawab, ya tuan, ya, sebenarnya ini juga yang kita gagal melihati, ya. Sebenarnya saya nak cerita apa yang diperbincangkan oleh beberapa researcher kita kebelakangan ini. Sebenarnya kita ni memang telah lama tidak terlepas daripada dulu yang kiranya merdeka, tapi masih dijajah. Dijajah dari sudut ekonomi, dijajah dari sudut budaya, daripada sudut sosial, daripada sudut keselamatan dan macam-macam lagi. Dan hari ini mungkin saya saja berkongsi juga, ada yang mengatakan kita pun sekarang dalam proses dijajah kembali dengan menggunakan alasan pandemik. Ini satu benda yang kita lihat, ya, yang saya nak kongsi, yang mana katanya juga yang grup-grup researcher ini, kalau ikut dia orang, memang dia nak menjajah ni daripada dulu lagi. Nak menjajah ekonomi itu dah memang kerja puak-puak tertentu ini. Jadi dalam konteks hari ini, apa yang dikata oleh saudara penonton tadi sebenarnya amat betul. Dan kita ni tidak dapat melepasi jajahan itu. Jadi kita pun berlega di kawasan-kawasan yang melemahkan kita, dan kita pun ikut saja. Dan kebanyakan pun kita ikut juga. Kita seolah-olah tiada kuasa, tidak ada semangat pun nak menentang untuk kita katakan untuk berjuang secara jelas, ya. Contoh-contoh begitu banyak, ya, contoh-contoh begitu banyak. Mungkin sedikit jugalah saya nak kita kaji, ya. Contohnya undang-undang yang dibuat di peringkat antarabangsa sendiri, apakah kesannya kepada kita? Saya ingat tahun 60-an dulu, ya. Tahun 60-an rakyat Malaysia
macamlah nak kata paksa tu mungkinlah tidak sangat, tapi dekat-dekat lah dipaksa untuk melibatkan diri mereka dengan perancang keluarga. Jadi rupanya saya dapat tahu kemudiannya perancang keluarga ni kalau negara kita tidak ikut, mereka akan tidak bagi pinjaman daripada International Monetary Fund ke atau World Bank ke. Jadi apakah matlamat sebenar mereka di peringkat United Nations ini? Pasal United Nations pun dia ada agenda-agenda dia tertentu yang kita lihat meminggirkan kita, meminggirkan orang-orang Afrika, meminggirkan bangsa-bangsa tertentu dan melindungi bangsa-bangsa tertentu dengan agenda-agenda yang jelas. Jadi memanglah macam saya sangat setuju dengan perkataan Topping tadi. Cuma setakat mana kita mampu ataupun sanggup berjuang, terutama kita yang beragama Islam ini, setakat mana kita sanggup berdiri dan apa ni kata orang, membahaskan perkara ini dan memegang prinsip yang kita hendak pegang, ya. Jadi ini yang kita lihat, yang mana kita semua kena sentiasa prihatin dan berfikir. Pasal saya perkara ini pun juga saya harap jika ada agensi keselamatan yang melihat juga seharusnya membawa perkara ini. Pasal kita tengok yang dilaksanakannya ini begitu apa ni kata orang terancang. Contohnya mungkin juga ada yang mengatakan ni kita soalan banyak terima ya, MySejahtera, maklumatnya ke mana? Adakah kita terus nak bergantung kepada Singapura? Jadi benda-benda seperti ini adalah benda yang penting, benda yang jauh lebih penting untuk kita tangani. Jadi kita juga ambil kesempatan ini macam saya sebut tadi nak meminta agensi-agensi keselamatan di research PPRM ke, di MIO ke, Majlis Keselamatan Negara ke, supaya melihat perkara ini sama ada atau tidak, ataupun perkara ini digunakan untuk matlamat tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tok Ki. Dan untuk soalan seterusnya, kita tujukan kepada Tuan Aminuddin Yahya. Baik, Tuan Aminuddin. Selain daripada NGO Melayu Islam yang ada di Malaysia ini bersuara, membuat laporan polis atau mengajak masyarakat untuk lebih tegas dalam memperjuangkan perkara ini, apa lagi tindakan yang pembela rasa perlu dilakukan sama ada di peringkat individu, komuniti atau kerajaan itu sendiri untuk memastikan bulan depan atau pada masa akan datang ni Suhakam tidak lagi gemar atau berani membuat tindakan yang pelik-pelik macam ni. Silakan Tuan Aminuddin. Terima kasih. Banyak perkara yang kita boleh lakukan dan saya minta perkara ini dapat perhatian dari pihak pemerintah. Yang pertama sekali saya cadangkan bahawa Akta Suhakam ini perlu dipinda. Masukkan provision yang ada di dalam itu iaitu menerima Cairo Declaration sebagai panduan ataupun asas, bukan United Nations Human Rights Declaration itu yang kita jadikan sebagai rujukan, tetapi Cairo Declaration sebagai rujukan utama yang harus dipakai oleh pihak Suhakam. Jadi perlu pindaan dan mungkin ada pindaan lain lagi yang perlu dibuat. Yang kedua, kita juga nak mencadangkan supaya Komisioner ataupun Pesuruhjaya Suhakam ini perlu lebih widespread daripada dari segi kita kata suara itu. Bukan hanya sekadar melantik individu yang, sebab saya tengok dalam negara kita ini suka melantik kadang-kadang orang yang mempunyai title yang besar-besar, walaupun dari segi semangat perjuangannya, keagamaannya, pemikirannya dan sebagainya itu tidak membawa aspirasi majoriti. Jadi bagi saya kena ada rombakan dalam itu dan saya harap wakil-wakil NGO dapat dimasukkan bersama dan tak kurang juga wakil para agamawan kita ataupun ulama kita dimasukkan di sana. Jadi barulah komposisi itu merupakan komposisi yang mewakili majoriti rakyat di sini dalam negara ini.
Sebab saya tengok walaupun ada orang Islam dalam itu, tetapi segi pemikiran mereka ni lebih kepada nak follow je pada orang yang lain, pemikiran-pemikiran orang lain. Jadi saya harap perlu dibuatkan rombakan kepada Pesuruhjaya ini. Yang ketiga bagi saya kena ada pihak Suhakam ini ada sesi, sama ada buat dalam bentuk quarterly ke, half yearly ke, tak kisahlah, perjumpaan dengan NGO-NGO ini dan menerima NGO-NGO ini pandangan-pandangan mereka juga, supaya biar suara Suhakam ini suara yang representing the majority semua sekali rakyat. Tak kira siapalah, bukan orang Melayu saja, orang Cina, India pun suara je. Jadi ada perjumpaan sesi-sesi seperti ini. Bukan kita minta barulah mereka nak dengar ataupun nak jumpa. Terpaksa kita buat memorandum, terpaksa kita buat report dan sebagainya. Jadikan satu sesi, kita kata town hall discussion. Kerana kita tahu bahawa human rights ini penting sebab dia dipantau oleh United Nations dan sebagainya. Jadi kita tak mahu nanti kerajaan buat polisi yang bertentangan, tidak mewakili the majority. Bagi NGO-NGO Islam, bagi saya peranan mereka tidak kurang pentingnya, di mana mereka kena bermula suara, ambil proaktif attitude, sikap, iaitu mengemukakan. Sekarang ni kita nampak banyak golongan-golongan Ahmadiyah, golongan etis, golongan LGBT, golongan Syiah yang membuat laporan-laporan kepada Suhakam ini. Jadi tetapi kurang laporan daripada NGO-NGO Islam. Jadi perkara ini saya rasa kena ubah. Saya harap rakyat melihat ini, terutamanya NGO, untuk mula mengambil sikap proaktif, mengemukakan cadangan-cadangan mereka dan sebagainya. Begitu juga rakyat. Contohnya kalau kita katalah, contohnya kes Muhammad Adib yang kita tahu ahli bomba yang meninggal dalam kes kerusuhan satu ketika dahulu. Ini bagi saya seharusnya antara isu yang harus dibawa oleh Suhakam tentang macam mana keluarga mereka deprive dari segi keadilan, kan. Tetapi kita nampak Suhakam tidak mengambil isu ini sebagai satu isu yang harus diperjuangkan. Tetapi parti yang tak berkenaan, pendatang tanpa izin ini, yang nampaknya diperjuangkan sangat oleh Suhakam, walaupun kita tengok kerajaan telah berbagai usaha untuk membantu parti ini, tetapi nampaknya masih lagi suara-suara yang mendesak, membuat pelbagai kemudahan yang harus diberikan kepada pendatang tanpa izin ini. Jadi kita kena lihat ini dalam konteks yang lebih luas juga. Bagi rakyat biasa, bagi saya ini kita kena sentiasa cakna dengan apa yang dibuat oleh Suhakam. Sebab apa? Mereka ini ada suara di United Nations. Mereka memberi feedback dan input daripada sana. Jadi kalau kita rakyat tidak peka dengan apa yang dibuat oleh Suhakam, memang selama ini kita tengok sejak ditubuhkan 2009 buat saya, Suhakam ni agak macam dingin dan dia tak nampak, tak prominent sangat. Tetapi sejak akhir-akhir ini, apabila mereka membuat pelbagai perkara yang di luar daripada skop mereka, barulah sekarang ni kita dah sedar dan kita harap rakyat boleh bangun dan minta kali ini menegur pihak Suhakam. Bagi pemerintah pula, kena perhatianlah. Saya tahu maknanya yang melantik Pesuruhjaya ini adalah Yang di-Pertuan Agong, tetapi adalah nasihat daripada pemerintah. Jadi saya harap pemerintah juga peka perkara ini, mendengar suara rakyat. Dan ialah kalau misalnya betul mereka ini dah melanggar apa yang sepatutnya mereka lakukan, tak payah tunggu expiry date pelantikan mereka lah, perlu ganti je lah, kan? Kerana ini melambangkan imej negara kita negara Islam. Macam mana negara Islam? Saya lihatlah, kalau perkara ini kita tidak berhati-hati, ya. Dulu kita tak pernah terfikir LGBT ini boleh wujud dalam negara kita. Tetapi zaman tahun 2009 saat saya, mereka berarak di dataran Merdeka. Jadi ini satu senario yang walaupun tak ramai, tetapi ini mukadimah kepada satu gerakan yang lebih besar. Kita kena ingat tahun 80-an, LGBT ini diharamkan di Amerika. Tetapi hari ini zaman Obama,
sudah ada akta yang melindungi mereka. Ini puluhan tahun mereka berjuang. Begitu juga di Malaysia ini, kalau kita tidak hati-hati dan kerajaan tidak prihatin perkara ini, hari ini kita nampak sikit. Tetapi mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mereka akan berat, ribuan mereka. Sekarang ini mereka dah berani berat, bukan saja berat, malah ada orang Islam yang mengaku dalam video, dalam YouTube dan sebagainya, mereka adalah golongan lesbian, gay dan sebagainya. Jadi kita nampak macam tidak ada tindakan yang keras, yang kuat daripada kerajaan. Jadi pihak penguasa harus, pihak polis sendiri, pihak AG, Chambers ni sendiri kena lihat perkara ini. Janganlah setakat kita orang nak siasat orang yang collect duit nak bantu orang susah, yang kita beria-ria sangat nak siasat, tetapi yang mencemarkan agama ini kita tak mahu nak siasat, masa kita pandang dingin saja, sedangkan dia melanggar perlembagaan. Jadi di mana mereka ini? Jadi sekarang ni kita tak faham standard apa yang dipakai dalam pentadbiran negara kita ini. Benda orang yang nak bantu orang susah disiasat bukan main lagi, dia keluar statement yang macam-macam begitu negatif, tetapi ini orang berlarak di depan kita. Masalahnya sekarang ni, kita sebagai orang Islam, kita percaya kalau benda-benda maksiat ini berlaku, bukannya masalahnya orang itu, masalah kita pun akan dilaknat oleh Allah, akan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah kubur engkau kubur aku itu tidak ada dalam Islam. Betul lah itu, masing-masing akan dihukum, tetapi kalau maksiat itu berlaku di sebelah jiran kita, berlaku depan mata kita, kita juga akan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep yang kita kena faham. Jadi human right ni dia tak faham macam itu. Human right ni dia tak kisah engkau buatlah aku itu sikap human right, dia ada kebebasan yang macam itu. Jadi Islam bukan bebas macam itu. Islam mengkumungkaran palurat biadi falam syataq tu babil lisanihi dan sebagainya, kan. Jadi kalau nampak kemungkaran kita tegur, kan. Tak tegur sama dengan tangan dan dengan lisan, ataupun dengan hati kita. Ya, itu sikap dalam Islam. Jadi bukan makna konsep engkau aku itu kebebasan yang dibawa oleh orang barat. Tapi kita nampak di negara kita ini dah makin menonjol perkara itu. Jadi saya harap pihak penguasa juga mengambil tindakan yang tegas dan segera membendung perkara ini. Jangan melihat benda-benda lain itu sebagai yang kecil-kecil ini ditonjolkan sebagai benda yang utama. Jadi ini antara perkara bagi saya yang harus dibuatlah bagi nak memperbaiki balik Suhakam ini, supaya insya-Allah Suhakam ini, human right ini penting, bagi saya penting. Islam pun ada hak asasi manusia ini. Kalau kita tengok Human Declaration ni pun ada bagaimana Islam meletakkan hak, tetapi bukan sampai peringkat menyamakan wanita itu dengan lelaki. Tetapi kita tengok suara-suara orang yang memperjuangkan hak asasi ini, dia nak sama aja. Contohnya dulu diperjuangkan kalau lelaki boleh menceraikan isteri, mereka nak why not isteri tak boleh menceraikan lelaki. Jadi ini tak kegilaan yang ada dibawa oleh barat. Ini semuanya ada dalam perancangan mereka. Jadi saya harap bukan sahaja pemimpin, malah NGO, itu penguasa dan rakyat sekali memainkan peranan yang besar dalam menentukan hala tuju Suhakam ini di masa depan. Sekian. Baik. Jadi seterusnya kita kembali semula kepada Tuan Luqman. Okey, Tuan Luqman. Apa yang kebanyakan NGO telah suarakan, masyarakat pun menilai menerusi media sosial, membaca, dan boleh dikatakan masyarakat ini bersifatnya lebih terbuka lah. Dan untuk menjawab soalan-soalan masyarakat ni, kadang-kadang kita lihat seperti pengerusinya memberi jawapan yang seolah-olah lebih kepada backup Suhakam itu, bukan backup hak asasi rakyat majoriti di Malaysia ni. Jadi komen Tuan Luqman tentang perkara ini bagaimana? Pengerusi Suhakam ke? Ya. Saya kurang inilah. Maksudnya okey. Saya kurang mengikuti sangat statement-statement pengerusi. Tapi terang saya mengatakan kita pernah ada aktiviti dengan pengerusi. Saya berkenaan dengan aktiviti OKU. Saya mendapati pengerusinya seorang yang boleh saya kata warak jugalah pada saya, kan. Cuma seperti Tuan Haji Amin kata tadi, bahawa kita kena melihat kembali
komisioner pelantikan lah. Supaya lebih mencerminkan masyarakat kita, mencerminkan budaya kita, mencerminkan nilai kita. Kita mahukan di sana mereka yang memahami perlembagaan dan juga yang memahami hak asasi manusia, dan mereka di sana patutnya berdebatlah, pertimbangkanlah apa yang sesuai untuk negara kita. Kan? Jadi bukan mengeluarkan naratif-naratif dari satu pihak yang kemudiannya bila masuk masyarakat terdapat pertembungan. Isu pengiktirafan gender ini sebenarnya lebih mendalam lagi sebenarnya. Ramai mungkin tidak perasan bahawa di Europe sekarang, kalau kita melihat majalah Economist bulan ini kita boleh melihat sendiri terdapat gender war, kan, di mana dahulunya sesiapa yang tidak menyokong third gender ini, kan, yang berpegang kepada nilai lelaki dan perempuan mengikut jantina, mereka ini dikutuk, mereka ini dicerca, dilabel sebagai mendiskriminasi, mereka tidak faham diskriminasi dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita melihatkan terdapat reaksi sebaliknya, gender war yang berlaku di Europe. Jadi, dan saya hairan juga sebab ni termasuk juga doktor-doktor di Sweden. Sweden ni selalu negara yang amat liberal, kan. Jadi kenapa ini terjadi? Ini terjadi kerana contohnya kalau kita mula mengiktiraf gender ketiga, di negara barat dah mula satu norma di mana ataupun satu praktis di mana budak-budak boleh mengambil puberty blocker, ataupun maknanya dia mengambil dadah untuk melengahkan balik mereka. Nah, budaya ni sungguh bertentangan dengan kita. Kenapa seseorang itu patut melengahkan kebaliran mereka? Patutnya kita nak balik supaya kita bertanggungjawab, kan? Kita dah capai umur kita, betul tak? Kita nak mencapainya. Mereka buat ni supaya nak memberi ruang kepada budak-budak menetapkan sama dia jadi lelaki ataupun nak jadi perempuan ke, ataupun nak jadi macam-macam. Sebab itu dia mengambil ubat-ubat ini yang sebenarnya tidak semula jadi, kan? Jadi tak, konsep nilai budaya ni sungguh bertentangan dengan nilai budaya kita. Kenapa kita nak iktiraf? Kenapa kita nak fikirkan ke jalan ini, kan? Sebab itu permulaan pengiktirafan ni penting. Sebab mula kita beriktiraf, kita akan mengiktiraf pelbagai lagi. Ini permulaan. Sebab itulah kita kena bangkitkannya lah, kan? Kena bangkitkan, menyuarakannya, membantahnya. Itu yang berlaku sekarang. Saya harap saya menjawab soalan sikit, saya kurang jelas tadi. Okey, ya saya. Seterusnya kita akan menjemput Toki lah, Datuk Nazim Johan yang boleh dikatakan mungkin jelas perkara ini. Sebagai NGO lah, NGO yang aktif mewakili anggota masyarakat ni, pernah atau tidak dalam kalangan ahli-ahli atau NGO ini sebelum ini cuba mendesak bahawa dalam suhakam itu perlu ada penglibatan daripada NGO Islam itu sendiri, terutamanya di sudut pentadbiran dia. Pernah ada atau tidak sebelum ini? Kita ada saya ingat 2-3 tahun lepas kot, memang ada pergi jumpa untuk berbincang, tapi dia macam tidak berapa responsif lah. Mungkin Toki tak cukup handsome ke, tapi memang kurang lah. Dia macam, lepas tu pun tidak ada berhubung lagi lah. Jadi sebenarnya kita ni sebenarnya patutnya dilihat sebagai pembawa maklumat, membawa input yang perlu mereka gunakan untuk bergerak seterusnya, untuk mereka buat perancangan. Jadi seharusnya juga kita pasal kita cuba bawa banyak-banyak isu juga. Isu nak semayang tak dibenarkan oleh setengah-setengah majikan, isu pakai tudung tak dibenarkan, maknanya dia pergi kerja pakai tudung, sampai tempat kerja kena buka tudung, balik kerja pakai tudung balik. Jadi isu-isu sebenarnya memang banyak, tapi kita ni cuba juga buat sesuatu, tapi kita pun bukannya ada masa sangat nak berurusan dengan orang-orang besar ni. Jadi kita buat kerja kita pasal kita pun nampak macam kurang ada respon.
Jadi tak apalah, kita live perlu diteruskan. Cuma saya berharap lah kalau dapat kan, maknanya kalau kita dapat matlamat jelas hak-hak kemanusiaan ini dalam agenda ataupun dalam matlamat penubuhan Suhakam itu sendiri, ataupun agenda yang perlu dilakukan daripada semasa ke semasa bagi memberi penjelasan kepada orang ramai yang mengharapkan bantuan dan bukan semata-mata yang melibatkan isu jantina. Jadi saya bila kita macam nampak terlihat fokusnya yang melibatkan isu jantina ketiga ni apa benda. Jadi kita pun macam pelik, maknanya jabatan ini adalah untuk lebih kepada pengurusan agenda yang kita sendiri pun tak berapa faham ya. Jadi kita harap mungkinlah antara perubahan yang kita harap, macam Tuan Jamin sebut tadi yang kita lihat juga adalah isu-isu berkaitan dengan penindasan amalan agama juga perlu dijelaskan ataupun diambil kira supaya tidak berlaku perkara penindasan, terutama bila kita lihat agama persekutuan di negara ini adalah agama Islam. Kalau agama lain tu lainlah sikit. Ni maknanya kita pula menjadi pihak yang dimarginalizekan dalam banyak aduan-aduan yang kita terima. Jadi kita harap Suhakam dapat lebih lebih prihatin lah dalam agenda mereka melaksanakan isu-isu hak asasi ini ya. Dan kita juga perlu bersama berbuat sesuatu. Pasal kita di NGO dekat bawah ni boleh digunakan kita untuk mendapat input. Kalau kita tengok biasanya syarikat-syarikat atau agensi-agensi di negara Jepun ni mereka memang mencari mereka yang dapat memberi input. Tapi kebanyakan di Malaysia orang yang memberi input itu biasanya diletakkan di luar lah pasal banyak masalah mereka nak betulkan. Jadi kita amat berharap perubahan yang jelas yang dapat membantu kita mewujudkan keharmonian berdasarkan perlembagaan negara. Pasal itulah dia asasnya. Kalau negara lain, lainlah. Tapi kita, oleh kerana kita nampak banyak, kalau nak sebut pencabulan pun boleh lah ya. Maknanya kita tidak nampak benda itu kita dapat nikmati. Banyaklah contohnya isu, even azan ni pun jadi isu. Memanglah mungkin dia kata dia tak dengar dia suara dia ke, tapi itulah agama rasmi kita. Pasal kalau kita di China lainlah pula, di India lainlah pula. Jadi saya rasa isu-isu yang penting ini harus dilihat dahulu sebelum isu-isu yang saya rasa kurang penting di masa sekarang ini yang kita lihat berbagai keadaan yang bermasalah, rakyat bermasalah dan rakyat perlu mengadu. Dan tindakan perlu diambil bagi meletakkan keadaan dalam keadaan yang terbaik kita ya di Malaysia. Itulah agaknya lebih kurang saya boleh jawab. Baik, terima kasih Datuk Nazim. Jadi sebelum kita ke bahagian penggolongan, saya ingin bacakan beberapa komen daripada penonton sesi live ini. Yang pertama daripada Al-Fakir Ilallah, itulah masalahnya. Bila berfahaman liberalism, pluralism dan lain-lain yang senada dengan barat, maka rosaklah umat. Dan daripada pengguna Facebook yang menggunakan nama Akhir Zaman, okey, katanya sebab Melayu yang ada dalam Suhakam tu berfahaman liberal. Dan seterusnya daripada Al-Fakir juga, komen dia agak menarik. Suhakam yang ada Melayu Islam di dalamnya sepatutnya lebih faham dengan kebudayaan menurut panduan Islam, bukan mengikut hak asasi acuan barat. Jadi untuk sesi penggulungan ini mungkin saya akan jemput ke semua panel untuk berkongsi sama ada masih relevankah atau tidak Suhakam ini sebenarnya. Kita mulakan dengan Tuan Luqman dahulu. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator.
Saya melihat ni dari kacamata geopolitik kan. Dalam ringkasnya saya mengatakan bahawa Suahakam masih lagi relevan. Bagi saya terangkan di sinilah. Kita sekarang ni, negara kita sebenarnya telah memasuki satu hubungan, satu struktur sistem di dalam dunia ini mengikut UN, di mana kita kena bertanggungjawab terhadap hak asasi manusia kita lah. Seperti mana saudara Tuan Haji Aminuddin mengatakan tadi, ini berada di Geneva dan setiap beberapa tahun NGO di Malaysia selalunya dan kemudiannya di international akan meluahkan pelbagai masalah kan di Geneva, mengatakan kenapa ini berlaku dan akhirnya dia pantul balik dalam naratif media kita dan kita pula terikut-ikut sangat kan. Sebab tu kita melihat negara kita pernah sekali ke kiri sangat kan. Ini yang risaukan saya kan. Now, apa yang berlaku sekarang ni, ada satu lagi kerajaan, dia mendapat ruang di mana untuk membalas. Jadi di situ kita boleh membalas kenapa kita patut menyatakan naratif kita. Dan sepatutnya Suahakam ada memainkan peranan dalam ini. Cuma kita mahukan, setakat ini alhamdulillah banyak juga kita yang defend, tetapi ada banyak yang kalau saya bandingkan dengan Singapura, kita terbawa-bawa sangat naratif lah. Nanti kalau ada masa nanti saya menulis tentangnya. Jadi Suahakam ni sepatutnya seperti Singapura mempertahankan perlembagaan kita, menerangkan apakah yang berlaku kan. Jadi terdapat banyak tentangan daripada tempat lain, tapi kita boleh mendefend ataupun mempertahankannya. Jadi bila masuk ke Malaysia, kita tahu kedudukan kita faham siapa NGO ni kan. Jadi yang ni masih lagi tidak difahami masyarakat. Dalam konsep geopolitik sekarang ni, kita sebenarnya kurang perhatian. Ada beberapa NGO ni sebenarnya dibiayai oleh US. US sekarang ni, bawah Biden sekarang ni, mengadakan satu foreign policy yang mementingkan, yang memprioritikan ni kan. Jadi dia akan tolak ni. Saya tengok ni akan berlaku dalam 2-3 tahun. Dan US sebenarnya memakai hak asasi manusia ini untuk kepentingan dia. Kepada negara-negara yang bukan berkawan ni, dia menggunakannya untuk memecah belahkan kita. Untuk menjatuhkan negara itu. Sebab tu katalah saya pun bawa isu Palestin. Isu Palestin jelas terdapat ethnic cleansing, war crime ataupun genocide. Ini merupakan kalau hak asasi manusia yang paling teruk lah, tak ada yang teruk daripada tu kan. Tetapi US boleh menyokong tu. Bayangkanlah dia pendukung ethnic cleansing. Dah dia sokong, dia pergi cakap kat orang, korang semua kena ikut hak asasi manusia. Itu buat saya kadang saya marah betul dengan ni. Dan saya tak nak mahu melihat negara kita terpengaruh sangat dengan benda ni kan. Sebab tu saya bergerak ni. Kita faham bahawa hak asasi manusia ada satu tahap. Kita kena faham apa tahap syariah, kita tak akan menjangkaui itu. Dan kita mesti pertahankannya, kita mesti menggerakkan semua dalam satu arah supaya di Geneva kita pertahankan, di Malaysia kita pertahan dan kita nyatakan kenapa NGO lain boleh terima dana daripada US yang jelas sebenarnya untuk memecahkan kita. Okey, saya bagi contoh. Ini sebab dah jadi yang menerimanya, yang macam mana mempengaruhi kita. Dia buat Merdeka Center, dia bagi duit tiap-tiap tahun Merdeka Center. Sebelum ni tak ada polling. Tapi bila keluar polling, tengok rakyat sokong ni, rakyat sokong sana. Kita pun terpengaruh. Kenapa kita nak terpengaruh? Tapi itulah hakikatnya. Ya, dia kata rakyat kita tak suka ni, negara kita mendiskriminasi. Kita pun terasa bersalah, betul tak? Kan? Ini permainan geopolitik US. Sebelum perang Iraq dulu, dia keluarkan satu polling, dia katakan masyarakat Iraq nak Amerika menyerang mereka. Ini semua dakyah menipu. Sebab tu saya berkecimpung ni sebab saya melihatkan satu permainan geopolitik yang besar. Jadi kita sebenarnya antaranya, sebab tu saya cuba melengkapkan apa yang ada, kita kena ada naratif sendiri. Ada banyak naratif Muslim yang tidak diketengahkan langsung. Kan? Kenapa satu pihak saja? Saya bagi contohlah.
Macam saudara Amin menyatakan, okey. Dalam Suhakam sebenarnya apa yang berlaku sekarang? Ada satu pernyataan Tan Sri Mahyudin mengatakan bahawa saya Melayu dulu, lepas tu saya baru orang rakyat Malaysia. Di Suhakam ataupun di hak asasi manusia, ini merupakan satu perkara yang resis. Nampak tak? Kan? Ini merupakan satu perkara resis. Dan jadi apabila saudara Amin menyatakan di sini, apabila berlaku Jawi, isu Jawi, kan? Jelas Jawi ini hanyalah alfabet ataupun huruf. Dia boleh digunakan untuk bahasa mana-mana, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kalau boleh nak tulis terpulanglah. Ia hanya huruf. Ia tidak ada agama sepatutnya. Jawi, huruf abjad kan. Tetapi oleh sebab kita Islamofobia ataupun rasisme kan, ini sebenarnya satu peristiwa yang menunjukkan satu racism juga. Tetapi bila kita lihat apa yang masuk kepada Suhakam, ini tidak dilabelkan sebagai begitu. Jadi adalah tanggungjawab kita, sebab tu kita di Maksa pun kita akan mengeluarkan satu laporan Islamofobia nak menyatakan bahawa ini perlu diketengahkan. Kalau tidak, asyik-asyik sebelah kiri meletakkan persempadanan kita tidak meletakkan persempadanan untuk yang lain. Jadi asyik, kalau kita ikut geopolitik, kita makin lama makin ke kiri je. Tak ada ke tengah balik kan. Itu yang perlu, saya rasa perlu diletakkan dalam struktur, the scheme of things. Sebab itu saya rasa Suhakam penting dan relevan. Cuma dia kena faham, dia kena fahamlah naluri ataupun budaya kita supaya bergerak sekali kan. Bukan bertentangan dengan kita kan. Ada banyak hak-hak saya boleh sokong mereka, tetapi ada hak-hak iaitu peruntukan perlembagaan kita, nilai kompromi kita, nilai budaya kita, dia kena menerangkan kenapa kita tak boleh menjangkaui sebab masyarakat kita belum bersedia. Kalau dia nak bawa juga pun, sediakan satu platform kita bincang, bukan di persaudaraan antarabangsa kan. Kalau tidak, kita senang saja dipermainkan oleh geopolitik dunia, geopolitik Amerika. Itu yang pada pandangan saya dari perspektif in the scheme of things lah, luaran. Itu je. Baik, terima kasih Tuan Loman. Dan sebenarnya komen Datuk Nazim, ulasan relevan atau tidak Suhakam ini? Silakan. Yalah, sebenarnya kalau saya rasa kalau letak Tuan Haji Amin kat situ sebagai pengurusi, dah tentu relevan. Jadi pasal yang duduk kat situ pun, dia pun tak faham bahasa. Yang daripada datangnya pun daripada institusi yang mengikut indoctrination daripada pihak-pihak tertentu. Yang kita belajar kat luar negara, apa yang kita bawa balik? Dah tentu kita bawa balik rubbish-nya juga. Ataupun agendanya juga. Jadi relevan atau tidak relevan, macam kita lah, ketua-ketua kita pun yang datang daripada kampung yang sama, yang contohnya dia yang buang sampah mengata-kata, yang jadi demam denggi lah. Akhirnya bila dia dipilih jadi pemimpin, dia pun pemimpin demam denggi juga. Kalau kita dapat pemimpin, kita nak ambil pemimpin yang daripada bulan dan bintang, bagus juga. Ni tak ada. Sama juga. Jadi didikan kita itu perlu dilihat sebagai satu kekuatan pada kita, dan malangnya kita mungkin tidak cukup input untuk memperkasakan diri kita. Jadi kalau orang kata kau kena duduk 2 meter masa semayang, ikut je lah. Tak ada benda. Kalau nak ini tak boleh semayang lebih pada 3 orang lah. 5 orang lah. Pasal kita pun tidak dididik. Kita tidak dididik untuk berjuang, untuk menentang kebenaran. Jadi kita pun lebih dididik untuk jadi takut, ikut. Sentiasa begitu. Dalam kerjaan kita pun, kalau biasa mak bapak pun ajarkan jangan campurlah orang, kita nak buat kebenaran, tapi telah dididik secara yang tidak, saya rasa tidak kena. Dan mungkin juga NGO ada yang pimpin oleh ialah orang-orang hebat, Tuan Lokman, Tuan Amin, dan those yang kat luar sana, kena balik untuk mewujudkan jati diri kita. Pasal hari ni saya di bawah sini bila buat kerja, saya tengok jati diri ni macam tak wujud dah. Macam tak wujud. Nak kena cari jati diri, kena cari Tuan Amin. Barulah nampak jati diri. Habis nak cari pula
10 kilometer lagi dapat seorang balik. Jadi apa yang kita nak harapkan? Kita ni macam menipu diri kita je sebenarnya. Pasal kita meletakkan orang yang tidak pada saya tidak layak. Nak layak pula kita pun tidak buat sesuatu yang layak, yang boleh membawa perubahan. Jadi kita kena buat sesuatu. Jadi kalau kita tak buat, takkan kita boleh tukar United Nations? Impossible. Tapi kita boleh tukar diri kita. Malam ni juga kita dekat rumah, kita tukar agenda, kita tak mahu ini. Jadi kita perkasakan keluarga kita. Kena ada. Bangsa kita kena perkasakan yang boleh dululah. Jadi saya rasa itu yang kita kena lakukan secara serius. Pasal saya tengok di akhir-akhir zaman ini, ya Allah, yang kat luar sana benda-benda yang impossible berlaku. Impossible. Macam saya sebut tadi, kalau kita letak contohnya Menteri Tuan Lokman Sharif, saya yakin banyak perubahan daripada sekarang. Saya tak katalah yang sekarang ni tak kena sangat, tapi banyak tak kena juga lah. Jadi kita kena sama-sama buat sesuatu, bawa perubahan ini. Dan tak boleh nak harapkan orang lain. Pasal kalau saya tengok di belakang Tuan Lokman tu pun tak ada orang dah. Di belakang Tuan Amin pun mana ada orang, tak nampak orang pun. Don't look back lah, tak ada. Kita je lah, duduklah, buatlah kerja kalau kita nak menyelamatkan agama, bangsa dan membela hak dan maruah kita. Itulah lebih kurang. Baik, dan seterusnya dipersilakan Tuan Amiduddin Yahya untuk mengulas tentang relevan atau tidak Suhakam sekaligus menjadi penutup kata untuk program pada malam ini. Silakan. Okey, terima kasih. Saya concur lah ataupun setujulah dengan pandangan-pandangan kedua-dua panelis kita yang hebat-hebat ni. Tuan Nazim ni sebenarnya tu guru saya. Dia guru. Tipu tu. Wah, guru tu. Guru Jadi nak cakap dengan dia ni, depan dia pun segan juga nak cakap, tapi tak apalah, ada orang panggil ni, cakap lah. Bagi saya simple je, Tuan Moderator. Yang pertama sekali, kerajaan kena clear lah blueprint dia. Blueprint ni maksud saya, negara kita ni nak jaga negara apa? Nak jaga negara Islam ke, nak jaga negara liberal? Yang penting tu, kalau kita nak jadi liberal, biarlah semua penyangak-penyangak yang tak terpaksa duduk dalam tu. Tapi kalau kita nak dari negara yang Islam, ya, membawa nilai-nilai murni yang disebut oleh rakan panelis tadi, sudah tentu cara pendekatan kita, pelantikan kita kepada Pesuruhjaya ini pun berbeza. Jadi bagi saya itu fundamental. Clearkan blueprint kita ini. Dan blueprint ini biarlah mengambil input pemikir-pemikir yang ada dalam ini dan di luar sana yang bagus, yang nak membawa kesejahteraan yang lebih harmoni lah kepada negara kita ini. Yang kedua, sekarang ni saya lihat tidak ada negara Islam yang betul-betul mempromosikan Cairo Declaration ini. Saya difahamkan United Nations reject, tak mau terima, tetapi kita tidak ada promoter. Negara Islam ni banyak, berpuluh ada yang dah terima ratify itu, lebih kurang 45 negara. Kenapa tidak ada usaha daripada peringkat OIC dan sebagainya? Jadi saya harap pihak kerajaan ambil inisiatif, promosikan itu, jadikan disetara dengan United Nations Human Rights Declaration itu. Ya, maknanya mereka itu panduan mereka buatlah apa mereka nak suka. Mereka nak apa nama ni, nak lesbian, gay, biar dia. Tapi kita negara Islam, kita punya panduan sendiri. Jadikan itu sebagai satu agenda dalam negara kita ini, supaya kita tidak boleh dipermain-mainkan. Bagi saya, Barat ni bukan kuat sangat, tetapi bila kita sendiri lemah, pemimpin kita tidak ada sebenarnya drive nak bawa benda ini, jadi orang Barat akan manipulasilah negara kita ni, gunakan jadi sebagai bahan untuk mereka caturkan mengikut kehendak mereka. In fact, kalau kita tengok ASEAN Declaration pun jelas menunjukkan bahawa apa-apa pun provision dalam Human Rights Declaration ini mestilah selaras dengan budaya dan adat resam dan agama di belah sini. Kita ni lain, saya selalu sebut di perkara ini. Orang Barat makan nasi dengan sudu dan garpu, kita makan dengan tangan. Orang Cina makan dengan chopstick. Mana boleh kita nak? Tak bolehlah makan dengan sudu ni, tapi tak puas lah. Betul tak Tuan Nazim? Tak puas. Kalau belacan ni kena sedap dengan tangan juga. Tapi itu betul. Contoh simple lah. Universal value yang dibawa oleh Barat ni tak boleh, memang tak boleh dengan orang kita. Orang Cina dia makan selesa dengan chopstick dia, orang India dengan atas daun pisang dia. I mean, you know, impossible kita nak ni. Jadi bagi saya kena ada satu usaha yang dedicated
Kalau kerajaan tak mampu, bagi NGO buat. Bagilah sikit fund pada kami ni, kami boleh promosikan. Kita lobby anggota-anggota dalam United Nations menerima bahawa the Kalu Regulation ni sebagai satu dokumen panduan kepada sebagai alternatif kepada Human Rights Declaration itu. Jadi barulah kita terpandu dengan nilai-nilai Islam. Kalau betul lah kita nak kita ni selari dengan kehendak Islam, sebab itu saya kata tadi blueprint itu penting. Blueprint itu penting untuk kita menentukan alat tuju taji negara kita. Jadi inilah bagi saya sebagai conclusion. Yang lain itu tadi rakan-rakan saya dah setuju semua tadilah. Saya pun setuju penting Sohakam ni, tapi pentingnya bergantung siapa yang lead lah. Kalau tak betul. Jadi kalau Tuan sekejap. Kalau dilantiknya Sajat jadi pengerusi jenuh juga rasanya pasal tapi kita pun awal lagi recognize dah panggil ke menteri panggil meeting ni semua, jadi kita pun jadi pening kepala. Datuk bagi contoh ekstrim kat Datuk. Pening nak jawab tu. Dr. Cik Lokman ni lagi bagus lah. Dia orang lawyer betul. Iyalah dia. Datuk ada. Saya itulah moderator conclusion saya untuk sesi ni. Terima kasih banyak-banyak lah panggil beri pandangan saya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah antara komen-komen daripada kita dan saya bacakan sedikit komen sebelum kita mengakhiri majlis. Okey, daripada Zain Zakaria katanya, okey betul, benda impossible. Suntik vaksin ramai-ramai boleh buatkan masjid, solat tak boleh pula. Ini tak liberal juga ke? Ini memetik komen daripada Nazim tadi. Dan seterusnya daripada penjaga rumah, Tuan Marin perlu ke Geneva untuk suarakan isu ni. Tu dia saranan daripada pembaca kita lah. Dan daripada Rosfina Rahmat, relevan dan tak relevan. Relevan bila tukar pengurusi baru dan bina atas landasan syarak. Tak relevan bila Sohakam lama buat perkara mengarut tak ikut landasan syarak. Jadi itu antara komen-komen yang ditinggalkan oleh pembaca kita di page Demi Melayu. Jadi kepada para penonton, untuk episod akan datang kita akan bercakap tentang realiti atau mitos, sama ada benar atau tidak tanah Melayu ini menghadapi fasa pencainaan. Jadi untuk tahu lebih lanjut perkara itu, terus setia bersama dengan Demi Melayu, like, follow, share. Kita akan berjumpa pada episod akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.